Tumpuan berita malam ini. Tidak munasabah, Gesar Sarawak bantu negeri lain. Sarawak perkasa, tenaga boleh barui lautan melalui teknologi penukaran tenaga terma. Laut Sarawak berpotensi sebagai tapak penyimpanan karbon dan sumber lain. Laluan ART diperluas ke Batu Kawah. Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg menyifatkan kenyataan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang mencadangkan agar Sarawak membantu membangunkan negeri lain sebagai cadangan yang tidak munasabah. Beliau menegaskan meskipun Bank Dunia sudah mengiktiraf Sarawak sebagai negeri berpendapatan tinggi, namun tumpuannya kini adalah untuk meningkatkan pendapatan isi rumah rakyat di negeri ini. Premier Sarawak menambah kerajaan Sarawak kekal fokus untuk memanfaatkan sumber pendapatannya bagi mempercepatkan pembangunan di seluruh negeri ini, khususnya di kawasan luar bandar. Negeri lain terpulang pada silatnya, kerja kuatlah. Ni kita nak meri dulu, kita nak mana habis lagi. Negeri pendapatan tinggi tapi keluarga belum lagi naik pendapatan tinggi. Household income. Sebab ya saya membangunkan kawasan luar bandar. Beliau berkata demikian bagi mengulas kenyataan Tun Dr. Mahathir Mohamad pada hari Isnin yang dipetik sebagai menggesa supaya Sarawak yang kini mencapai status berpendapatan tinggi membantu negeri mundur untuk membangun seperti Kedah yang bajet pembangunannya sekitar 700 juta ringgit berbanding 11 bilion ringgit diperuntuk negeri di timur Malaysia itu. Terdahulu, beliau menyempurnakan Sarawak Sustainability Insight SSI 2024 di Kuching pada Selasa. Premier Sarawak berkata kerajaan negeri sedang menyalurkan dana untuk memperbaiki sekolah, menaik taraf infrastruktur dan meningkatkan utiliti, terutamanya di kawasan terpencil dalam usaha merapatkan jurang pembangunan antara kawasan bandar dan luar bandar. Sarawak kini giat membangunkan tenaga boleh diperbaharui dengan meneroka teknologi penukaran tenaga terma lautan OTEC, satu teknologi terkini yang menggunakan kecerunan terma lautan untuk menjana tenaga bersih. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, kedudukan geografi Sarawak memberi keunikan dalam memanfaatkan bentuk tenaga boleh diperbarui, terutamanya disebabkan lokasi tropika negeri ini dan dasar kontinen yang agak cetek dan rata. Ini adalah perkara yang baru yang kita beri selain daripada kinetic energy yang menggunakan gelombang. Jadi kalau itu berlaku, Sarawak akan dapat mengeluarkan tenaga hijau, renewable energy, di mana kita mungkin berlebihan dan kita kongsi dengan rakan-rakan kita di negara ASEAN pertama dan mungkin kita ekspor power kita ke tempat yang lain. Beliau menambah jika inovasi tersebut berjaya, Sarawak boleh menghasilkan lebihan tenaga hijau yang berpotensi dikongsi dengan rakan ASEAN atau diekspor ke rantau lain. Ujarnya kerajaan Sarawak telah memulakan kajian kebolehilaksanaan terhadap OTEC yang dijangka mengambil masa kira-kira setahun setengah. Kemungkinan besar kita nak buat kajian di offshore Miri. Kerana Miri mempunyai tanah yang rata ke arah laut. Dan kalau dia dalam sangat pun tidak boleh. Dia dengan ada depth berapa dalam laut. Kerana kalau daripada geologi kita nampak bahawa lautan Miri termasuklah balingan muka dia latar begini. Terdahulu pada majlis tersebut, Datuk Petinggi Abang Zohari turut memperkenalkan 10 teras strategik yang bertujuan memacu Sarawak ke arah masa depan yang lebih mampan. Teras ini termasuk peralihan tenaga,
pertanian mampan dan sekuriti makanan, mobiliti hijau, ekonomi kitaran, pembuatan mampan, pelembungan mampan dan bertanggungjawab, pelindungan dan peningkatan aset semula jadi, bandar mampan, pembangunan komuniti dan eko-pelancongan. Inisiatif-inisiatif tersebut diwujudkan selaras dengan matlamat pembangunan mampan SDG Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menyediakan rangka kerja global untuk strategi pembangunan Sarawak dalam pelbagai sektor. Hadisama Timbalan PBB Sarawak Datuk Amar Profesor Dr. Sim Kuhian, Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia Awang Nasar, Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin, Timbalan Menteri Pembangunan Infrastruktur dan Pelabuhan Datuk Insinyur Aidil Lariu dan Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Datuk Dr. Hazlan Abang Hibni, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Perancangan dan Pembangunan Ekonomi Datuk Sri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil serta tetamu kehormat yang lain. Kawasan perairan Sarawak dilihat mempunyai potensi untuk menjadi tapak penyimpanan karbon dan sumber-sumber lain yang bernilai. Premier Sarawak Datuk Patinggi Abang Zahari berkata, sudah tiba masanya untuk mengenal pasti dasar laut yang boleh dijadikan tapak penyimpanan karbon. To look into surveying our ocean. It's not easy for you to go down and survey our continental shelf because we have to identify where are our areas where we can store our carbon. In other words, our abandoned well, and we have to know the location of that particular area. Meaning you have to use the latest technology to survey the seabed. In this regard, I have requested the survey to work together with University Technology Malaysia. We have given 5 million to the university under a chair to do research and to produce surveyors who are very competent in surveying seabed. Beliau berkata demikian semasa Majlis Makan Malam ulang tahun ke-20 Lembaga Juruukur Tanah Sarawak di Kuching pada Isnin. Beliau juga berkata kepakaran yang dibangunkan melalui inisiatif ini dijangka memainkan peranan asas dalam projek kelestarian alam sekitar di Sarawak dan rantau ini bertuah kerana telah dikenal pasti sebagai kawasan yang memenuhi kriteria untuk penyimpanan karbon yang berkesan. Mengulas mengenai sektor pertanian pula, Datuk Patinggi Abang Zahari menekankan keperluan perubahan dasar khususnya mengenai kelapa sawit. A lot of waste that can be done as economic activity, including production of fertilizer as well as the production of pellet. Wood pellet, and that become a source of biomass for us to produce energy. Ujarnya untuk tujuan tersebut sebanyak RM5 juta telah diperuntukkan untuk penyelidikan bersama Taan Holding Berhad dengan tambahan RM5 juta khusus untuk Universiti Teknologi Swinburne Sarawak. Pada majlis sama, Premier Sarawak mengumumkan kelulusan sebidang tanah untuk Lembaga Juruukur Tanah Sarawak sempena ulang tahun mereka yang ke-20. Turut hadir ialah Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Len Talif Saleh, Setiausaha Tetap Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar, Datuk Abdullah Julaihi serta tetamu kenamaan yang lain. Pada majlis berasingan, Datuk Patinggi Abang Zahari berkata laluan bagi sistem transit aliran autonomi ART akan diperluaskan sehingga ke Batu Kawah dengan laluan garisan kuning dalam usaha membantu mengatasi masalah kesesakan di kawasan berkenaan. Ujarnya, usaha ini bukan sahaja membantu mengatasi masalah kesesakan jalan raya pada waktu puncak, malah mengembangkan jaringan perhubungan menggunakan kenderaan awam. Kita ada blue line, kita red line, Dr. Su minta yellow line, yellow juga. Tapi saya halan, ya dapat dirondeng.
Tapi yang penting kita ada connectivity dari sudut public transport. Public transport kita makan hidrogen. Kenanya lebih mesra dengan alam sekitar. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis perasmian Dewan Serbaguna Kuari Ang Cheng Ho di Kuching pada Isnin. Jelas Datuk Petinggi Bazuhari, pelaksanaan ART tersebut merupakan sebahagian daripada pelan pembangunan bahagian Kuching yang melibatkan kawasan Batu Kawah, Bau dan Matang. Ini adalah 3 areas where we focus in terms of development, urban development, or we call it re-urban development. Terdahulu Datuk Amar Dr. Sim yang juga Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Kawah memberitahu Batu Kawah menjadi lokasi yang strategik untuk menggunakan khidmat ART memandangkan kepadatan penduduk yang begitu tinggi saban tahun. So you can be sure that a lot of people will ride on it, and especially this line that proposed by Metro in the original planning, they want to exchange in the Sarawak General Hospital. So that was solved or going down to city. Turut hadir Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Len Talif Saleh, Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Datuk Dr. Penguang Manggil serta yang lain. Kerajaan Sarawak menyasarkan liputan sepenuhnya bagi bekalan air menjelang tahun 2030. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Seri Julahi Narawi berkata, projek tersebut dilaksanakan sebagai inisiatif pelaksanaan grid bekalan air dan program bekalan air alternatif Sarawak, SAWAS. Tambahnya, Sarawak memerlukan peruntukan bernilai 20 bilion ringgit bagi melaksanakan pelan induk bekalan dan grid air untuk memastikan liputan penuh bekalan air menjelang 2030. Our full grid system in the near future, I believe we would be able to supply treated water to all parts of Sarawak, to all consumers throughout Sarawak. And because of that, Kerajaan Sarawak telah memberi peruntukan yang besar. Beliau berkata demikian semasa menghadiri Majlis Makan Malam tahunan ke-28 Anjuran Northern Region Water Board LACO Management Senin Berhad di Miri pada Ahad. Tambahnya, setakat ini sebahagian besar projek iaitu sebanyak 267 projek atau 88% telah disiapkan, 29 projek bersamaan 9% sedang dalam pembinaan, manakala 8 projek lagi atau 3% sedang dalam perancangan. Sehingga kini ujarnya Kerajaan Sarawak telah mencapai liputan bekalan air bersih lebih daripada 90% untuk kawasan bandar, manakala 71% untuk kawasan luar bandar. Dan ini menyebabkan secara puratanya, on the average, we just cover about 85%. Because we have a lot more to cover, especially in the rural areas. But Sarawak government is very caring. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Julahi berkata, Kerajaan Sarawak akan memulakan pelaksanaan program menaik taraf dan menggantikan paip lama dan uzur di seluruh negeri dengan peruntukan bernilai 1.1 bilion ringgit yang akan bermula tahun depan. Tambahnya, kementerian beliau bersama agensi-agensi berkaitan juga akan melancarkan program pencegahan vandalisme terhadap kemudahan utiliti dan telekomunikasi Sarawak 2024 di Auditorium Wisma BDA Bintulu pada 29 Oktober 2024. Sementara itu, Datuk Seri Julahi menjelaskan projek bekalan air Labang Tubau dijangka siap pada suku kedua 2026 bakal memberi manfaat kepada 62 buah rumah dan kampung di sepanjang jalan Labang ke Tubau merangkumi sekitar 3,310 penduduk. Ujarnya projek tersebut dianggarkan bernilai 130.6 juta ringgit dan dibahagikan kepada 2 pakej utama di bawah sistem grid bekalan air Sarawak. Jelasnya, pakej 1 melibatkan pemasangan paip sepanjang 98 km untuk meningkatkan tekanan air dari Labang ke Tubau.
Manakala pakej 2 merangkumi pembinaan loji rawatan air dengan kapasiti 10 juta liter sehari. 2 tangki aras tinggi berkapasiti 3.5 juta liter setiap satu. Takungan air berkapasiti 3 juta liter, sistem air sauk dan infrastruktur mekanikal serta elektrikal. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas meninjau tapak projek tersebut di Bintulu pada Isnin. Datuk Seri Julahi Narawi menambah, projek itu nanti akan memastikan kawasan tersebut menerima bekalan air bersih yang lebih konsisten dan memaksimumkan kapasiti bekalan air. Sekian, Buletin UKAS bersama saya, Hafizah Munirah. Sila like, share dan follow semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube untuk perkembangan terkini berita dari Sarawak. Mengakhiri Buletin UKAS dengan paparan Majlis Perasmian Dewan Serbaguna Kuari Ang Cheng Ho di Batu Kawah pada Isnin. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS.